Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الاشقياء المردودين. Terima kasih kepada pengurusi majlis dan juga kepada pengurusi masjid, tidak ketinggalan kepada AJK Al-Fadil, Ashabul Fadilah, imam-imam, para asatidzah, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala dapat ahli jemaah masjid kita ni memberi rezeki kepada rohani sebelum daripada memberi rezeki kepada tubuh badan. Jadi pagi ni tak ada makan seorang lagi ni, tapi kita mendahulukan rezeki rohani lebih daripada rezeki badan. Alhamdulillah, satu anugerah yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita dapat sembahyang berjemaah bersama-sama, khususnya sembahyang subuh, satu nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sehingga dalam sebuah hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Athqalu salatin 'ala al-munafiqin salatul 'isya'i wa salatus subh. Walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwa." Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sembahyang yang paling berat sekali kepada orang yang munafik, orang yang ada sifat nifaq dalam hati, ialah dua sembahyang. Yang pertamanya sembahyang Isya, yang keduanya sembahyang subuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walau ya'lamu ma fihima la atawhuma walau habwa. Kalau sekiranya orang munafik dia tahu apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang hadir, sembahyang subuh dan sembahyang Isya, nescaya mereka itu akan datang walau habwa, sekalipun merangkak. Paling berat untuk hadir sembahyang subuh. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala menghilang sifat nifaq dalam hati kita dengan kita melaksanakan sembahyang subuh secara berjemaah. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, tak silap ingat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Basyiril masya'ina fi dhulami ila al-masajid bin nuri tam yaum al-qiyamah." Khabar gembira olehmu ya Muhammad kepada segala orang yang berjalan di dalam kegelapan menuju kepada masjid dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Orang yang berjalan menuju masjid di waktu gelap, sembahyang Isya dan sembahyang subuh, Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya sampaikan berita gembira dengan dapat cahaya yang sempurna di hari kiamat. Cahaya hak yang kita dapat menyuruh ketika kita lalu di atas tiang sirat.
Memang cahaya kita sangat memerlukan. Kita mencontoh di atas dunia. Kalau bisa malam ni tak ada api, kereta kita pula lampu tak ada juga, kita tak berani nak pergi keluar. Tambah-tambah buat ni pula baru pula tengah jalan, kau tak perlu nak keluar, perlu kepada cahaya. Tapi kalau lampu malam-malam, kau tak berani nak pergi jalan jauh, tambah-tambah hujan. Di akhirat penuh dengan kegelapan. Hanya ada sebahagian daripada hamba Allah Subhanahu wa taala sahaja yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada dia cahaya yang sempurna, cahaya yang terang untuk menyuluh jalan ke syurga. Alhamdulillah, satu nikmat yang besar yang memang patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita dapat sama-sama kita menunaikan sembahyang berjemaah. Lepas tu kita dapat sama-sama berkumpul dalam majlis ilmu. Semoga majlis ilmu kita ini diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat sama-sama kita mengambil manfaat. Perkataan syukur memang sentiasa kita dengar. Setiap majlis memang ada. Tak kira dah majlis itu ceramah ke, ngajar ke, majlis makan ke, kenduri ke, memang ada perkataan syukur. Kalau ada orang cakap, memang kita sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada hakikatnya ramai orang yang tidak memahami apa makna syukur yang dikehendaki oleh agama. Kata ulama, syukur, kata Imam Ibn Qayyim Al-Jawzi, seorang ulama yang terkenal, murid kepada Ibn Taymiyah rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Syukur ialah zuhur athar ni'matin zuhur athar ni'matillahi ala lisanil 'abd thana'an wa i'tirafan wa ala qalbihi mahabbatan wa shuhudan wa ala jawarihi qiyadan wa ta'ah. Kata Imam Ibn Qayyim Al-Jawzi, syukur yang sebenar perlu kita faham ialah zuhur athari ni'matillah, nyata kesan daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala ala lisanil 'abd, di atas lidah hamba, thana'an wa i'tirafan, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengaku ini adalah nikmat yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata dia lagi, wa ala qalbihi syuhudan wa mahabbah, dan zahir juga kesan daripada nikmat yang Allah taala beri kepada dia di atas hati dia. Dia memandang nikmat ini memang datang daripada Allah Subhanahu wa taala dan dia kasih kepada nikmat yang Allah taala berikan kepada dia. Yang kedua, yang ketiga kata dia, dan zahir juga kesan nikmat Allah Subhanahu wa taala di atas anggota-anggotanya dengan patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kata ulama, syukur yang sebenarnya ialah syukur yang kita laksanakan dengan tiga anggota. Yang pertama dengan mulut. Apabila kita punya nikmat, sama ada nikmat yang berkaitan dengan tubuh badan kita, nikmat yang dibangsa kepada dunia, ataupun nikmat yang dibangsa kepada ukhrawi, dan itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ni ramai kalau orang boleh naik pangkat, alhamdulillah. Sehat tubuh badan, alhamdulillah. Baik daripada penyakit, alhamdulillah. Memang satu boleh. Tapi ada satu yang kedua, nikmat ukhrawi. Kita dapat hadir sembahyang berjemaah, dapat duduk dalam majlis ilmu, dapat melaksanakan hukum hakam Allah, dapat meninggal apa yang dilarang oleh Allah. Satu nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita patut bersyukur. Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Ramai-ramai orang kampung ni hanya memilih pokok kami saja duduk boleh sembahyang berjemaah. Alhamdulillah, ya Allah. Juga bersyukur kepada bersyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi nikmat yang dibahas kepada ukhrawi. Kata Imam Ibn Qayyim Al-Jawzi, yang pertamanya syukur dengan mulut.
Bila boleh nikmat, terus kita ucap alhamdulillah. Dan syukur dengan hati. Apa makna syukur dengan hati? Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati kita. Kita memandang, kita merasa yang kita dapat sekarang ni memang betul-betul nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh hadir sembahyang, kita boleh menegakkan hukum hakam dalam kehidupan kita. Kita boleh meninggal perkara yang dilarang oleh Allah. Sebenarnya dapat nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu syukur dengan hati. Yang ketiganya, syukur dengan anggota kita. Bagaimana syukur dengan anggota kita? Kata Imam Ibn Qayyim Al-Jawzi, inqiyadan wa ta'ah. Kita patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perhati daripada ta'rif yang didatangkan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jawzi. Gambar orang tak faham masalah syukur. Boleh kita tengok kadang-kadang orang buat majlis. Orang kata alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang sedap kata cakap tak syukur. Tapi tengok majlis itu penuh dengan tarian, pergaulan bebas. Orang tu tidak faham erti syukur yang sebenar. Orang yang faham erti syukur yang sebenar ialah dia akan menggunakan mulutnya, hati dia dan anggota dia untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah perjuangan iblis untuk menjauhkan anak Adam supaya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Quran Tuhan menceritakan janji iblis, janji syaitan, thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Katanya selepas daripada Allah Subhanahu Wa Taala ampak dia daripada syurga, kata dia, aku janji ya Allah, dengan sebab menyesatkan aku, thumma la'atiyannahum min baini aydihim, aku akan datang kepada anak Adam daripada pihak hadapan. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim, daripada pihak hadapan mereka itu, wa min khalfihim, dan daripada pihak belakang, wa an aymanihim, dan daripada pihak kanan, wa an syama'ilihim, dan daripada pihak kiri, wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ketika tunggu tidak akan dapati ya Allah kebanyakan mereka itu anak Adam, orang yang bersyukur kepada-Mu. Hanya sedikit saja orang yang bersyukur kepada-Mu. Ini perjuangan syaitan. Dia jauhkan kita daripada kita melahirkan sifat syukur kita kepada pencipta kita. Ini janji dia. Tengok, kata dia, thumma la'atiyannahum min baini aydihim, dia akan datang bagi pihak depan. Ulama tafsir berselisih di dalam mentafsirkan apakah maksud mari daripada pihak depan. Di antara pendapat ulama tafsir, maksud mari daripada pihak depan sekarang ni mungkin depan kita dunia, kehidupan kita. Dia melalaikan kita kehidupan kita sehingga kita lupa untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalai dengan pekerjaan, lalai dengan anak, lalai dengan harta benda, sehingga kita tidak kenal kaki masjid, sehingga kita tidak kenal tangga-tangga masjid. Wa min khalfihi, dan daripada belakang. Kata ulama apa belakang? Akan datang di akhirat. Dia melalaikan kita daripada mengingati kita akan mati, kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala amalan kita akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala, benda yang kita lakukan di atas dunia. Yang ketiganya, wa an aymanihim, dan daripada pihak kanan. Apa maksud pihak kanan? Kata ulama, kanan-kanan ni ialah lambang kebaikan. Dia tipu kita di dalam kebaikan. Boleh juga dia tipu kita dalam kebaikan, boleh. Wa an syamalihim, dan daripada pihak kiri dia tipu kita di dalam kejahatan. Dalam kejahatan memang ada kita kena tipu, dalam kebaikan pun ada tipu juga. Bagaimana dalam kebaikan boleh tipu? Imam Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitab Minhajul Abidin, dia ada menyebut tipu-tipu daya syaitan di dalam kebaikan. Tidak kurang daripada 7 pintu yang dia tipu kita di dalam kebaikan. Cuba kita tengok apa yang diceritakan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitab Minhajul Abidin. Katanya, pintu yang pertama, dia akan menjauhkan kita untuk melakukan amal ibadah. Dia akan sibuk kita dengan pekerjaan kita. Dia akan sibuk kita dengan harta benda kita. Dia akan sibuk kita dengan keluarga kita.
sehingga kita lupa untuk tunduk kepada dia. Itu yang pertama. Kata Imam Ghazali rahimahullah subhanahu wa ta'ala, kalau sekiranya Allah subhanahu wa ta'ala beri taufik kepada orang ni, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan masuk ke dalam hati dia kesedaran. Aku ni sudah dah aku duduk lagu ni. Aku nak mati, aku akan berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akan tanya aku benda yang aku lakukan di atas dunia dulu. Akan soal satu persatu. Sedikit pun tidak tertinggal. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sesiapa yang melakukan kebaikan walaupun sebesar darah, dia akan melihat kebaikan di akhirat. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dan orang yang melakukan kejahatan walaupun sebesar darah, dia akan melihat kejahatan yang dilakukan di akhirat. Aku nak jumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan mana? Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, kalau orang ni Allah ta'ala beri taufik kepada dia, dia akan rasa sedar. Dah sudah aku duduk lagu ni. Hidup ni hanya sementara je. Aku mari di atas dunia ni sebagai tetamu nak tetap sini. Dan segala benda yang ada pada aku ni pinjaman daripada Allah. Setiap benda yang dipinjam mesti kena hantar balik kepada tuan dia. Yang pertama. Jadi aku perlu kepada amal ibadah. Sebab di sana itulah berkalam. Okey. Kita sekarang ni nak buat dah ni. Ada dah perasaan dalam hati nak buat. Dan itu dimasuk melalui pintu yang kedua kata Imam Ghazali. Pintu mana? Pintu taswif, menanggung. Kadang-kadang banyak kan? Kadang-kadang dalam hati kita ada azam dah. Malam ni kita dah sembahyang tahajud. Tanda dah jam pukul 3. Bunyi jam, bunyi headset. Pukul 3 tengok pukul 3 nanti sekejap lagi, dan lagi kita tangguh. Akhir habis masuk waktu subuh. Sembahyang macam orang bar dah. Sikit lagi. Dah sekali habis orang sembahyang berjemaah. Dimasuk melalui pintu taswif, menangguhkan. Kita tahu dah kita nak buat dah amal ibadat, boleh dah. Niat kita tu dapat pahala dah. Tapi ia cuba sekat juga supaya kita tidak dapat sempurna. Itu dia tipu kita di dalam kebaikan. Dan itu kata Imam Ghazali, kalau sekiranya Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada orang ni, Allah subhanahu wa ta'ala akan campurkan ke dalam hati dia satu perasaan yang mana dia dapat menghapuskan sifat tasbih, menangguhkan di dalam melakukan kebaikan. Kita ni kalau buat kebaikan memang dapat sikit nak buat. Tangguh baru boleh buat. Lagu mana? Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, Allah ta'ala akan campurkan dalam hati dia, mati ni tak kira tua muda. Dia tak kenal siapa. Mati ni bukan kerana penyakit. Kadang-kadang orang sihat pergi sebelum daripada orang sakit. Kadang-kadang orang muda pergi sebelum daripada orang tua. Dia tak kenal. Mati ni bukan kerana sakit dan kerana sihat, kerana tua, kerana muda dah. Kadang-kadang orang yang muda sebelum daripada orang tua dia pergi dulu. Setiap hari ada amalan masing-masing. Dan tu kalau aku dah start pada hari ni, amalan untuk hari ni tak ada. Dan memang aku memerlukan amalan. Hari-hari yang kita hidup ni, hak itulah modal kita di atas dunia. Sebab itulah kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, ya bani Adam, innama anta ayyamun, fa idza dhahaba yawmuka dhahaba ba'du. Hey anak Adam, mu sebenarnya hari-hari je. Kalau mau 60 tu je. Tu mu sebenarnya. Fa idza dhahaba yawmuk, apabila pergilah sehari, hari engkau ketika itu dhahaba ba'du, pergilah, hilanglah sebahagian daripada dirimu. Itu je kita, kehidupan kita di atas dunia. Demikian Allah Ta'ala campur taufik dalam hati dia. Tak jadi, dah sudah begini. Setiap hari ada amalan dia, ada ibadat dia. Kadang aku nak guru esok dah untuk hari ni, lepas dah untuk aku. Dia masuk kepada pintu yang ketiga, kata Imam Ghazali. Untuk menjauhkan kita ni, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sempurna, dengan syukur yang paling sempurna. Mana pintu yang ketiga? Okey. Memang perlu kepada amal ibadah. Buat. Memang perlu kepada buat. Kita buat. Dalam keadaan kita buat banyak tapi tidak sempurna. Buat. Sebab mudah kan amal banyak ni. Lepas daripada nanti mu perlu kan? Buat lepas sembahyang. Kau ngaji lepas ni. Lepas zikir. Tapi sebenarnya kita di dalam dunia.
Kata Imam Ghazali, buat tu boleh pahala dah, tak ada masalah, boleh dah pahala, cuma tidak sempurna. Nabi juga bahagian dia sikit. Mana tidak sempurna? Kita buat, kalau kita misalnya kalau kita kerja, orang tu tidak akan diiktiraf oleh sebuah syarikat, sebuah badan. Mereka orang tu perbuatan dia, pekerjaan dia memang cukup hebat. Kalau pekerjaan main lagu tu, orang tak terima kerjaan tu. Begitu juga masalah amal ibadah. Buat dengan gaduh-gaduh sekali, kurang di dalam amal ibadah. Dan itu kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, kalau orang ni Allah Ta'ala bagi taufik kepada dia, Tuhan akan letak dalam hati dia perasaan, aku buat laju lagu ni dalam keadaan kekurangan, tak boleh. Alangkah baiknya benda yang sedikit tapi sempurna nak dibandingkan benda yang banyak tapi tidak sempurna. Tepat. Dia masuk pada pintu yang keempat pula, kata Imam Ghazali. Jadi kita buat boleh dah, jaga dah buat gaduh dah. Cuma kalau kita kerja dengan raja, kalau raja ada depan, memang kita tidak akan curi dulang. Apatah lagi kita kerja sekarang ni dengan raja bagi segala raja. Kita buat cuma boleh jaga, boleh apa semua sekali sembahyang, jaga, boleh biarlah sikit pun tak merasakan sempurna. Sebab tu lebih disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada banyak tapi tidak sempurna. Pahala itu boleh dah, tak ada masalah dah. Kita niat untuk melakukan amal kebaikan, dapat ada pahala. Sebab tu dalam sebuah hadis Nabi kata, niyatul mu'min khairun min amali. Niat orang yang beriman lebih baik daripada amalan dia. Niat tu dapat pahala dah. Dan itu kata dia pun masuk melalui pintu lain dah. Okey, kita buat. Oh, ada orang tengok rumah. Hebatnya muamal dimasukkan perasaan riak untuk memperlihatkan amal kita kepada orang. Ngajar. Kalau ngajar, oh nak suruh orang kata sedap, nak suruh orang kata hebat. Kalau baca Quran, nak suruh orang kata, oh suara dia. Pakaian sunnah, oh nak suruh orang kata dia memang itu sunnah satu kata. Ada kerana orang, bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan dia pernah belajar dah sebelum daripada ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dalam sebuah hadis, Inna Allah Subhanahu Wa Taala la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan. Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima daripada amalan mereka benda yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baru Allah Taala menerima. Dan itu kalau sekiranya amalan kita untuk memperlihatkan kepada orang, mengakibatkan amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau sekiranya mula-mula boleh dah nak buat amal tapi tengok aja, jadi mula-mula kerana Allah Subhanahu Wa Taala tapi tengok ni main dengan tipu daya syaitan, mengakibatkan kita tipu amal kerana orang. Kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah taala, tidak menjadi masalah. Tetap pahala boleh tapi kurang di dalam pahala. Pahala itu boleh sebab permulaan kerana Allah, cuma gelecah di tengah jalan. Kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah taala, mengikut pendapat jumhur as-salaf, tak ada masalah dah, boleh dan pahala tapi kurang. Pahala tak ada masalah, tapi bahagian syaitan dia ambil juga untuk kita. Bahagian dia ambil juga daripada ibadat kita, ditipu kita di dalam ibadat. Kata Imam Ghazali, kalau sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala beri taufik kepada orang ni, dia akan letakkan dalam hati dia, aku ni nak cukup lagi ke Allah Ta'ala melihat amalanku, sehingga kalau aku nak memperlihatkan amalanku kepada manusia, manusia tidak dapat memberi manfaat, tidak dapat memberi mudarat kepada aku, sedikit pun tidak dapat memberi kemuliaan kepada aku di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dengan pujian dia. Apa aku duduk fikir lagu tu ni? Orang boleh orang puji kita, orang hina kita, ada ke kekurangan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Tak ada. Manusia tidak dapat memberi manfaat, tidak dapat memberi mudarat kepada kita. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik dalam hati kepada dia, Allah Taala akan masukkan dalam hati dia perasaan pandangan manusia sedikit pun tidak memberi sumbangan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu dia masuk pula melalui itu tipu daya seterusnya. Kan? Dan sekarang ni buat amal boleh dah, jaga boleh dah, riak pun tak ada. Masuk melalui pintu hujung. Wah, aku seorang hebat.
Oh, hebatnya bunyi. Semayang pun tak tunjuk orang Allah. Kalau bersedekah tak tunjuk orang. Sedekah sir semua. Sedekah sir ni sedekah sembunyi. Dia sedekah sir dia lebih afdal daripada sedekah secara terang-terang. Mereka pada masalah zakat. Itu daripada sudut hukum fiqh. Oh hebatnya, masuk perasaan itu dalam hati. Oh hebat aku. Orang lain dah boleh buat sembahyang, aku seorang boleh buat. Orang lain semua dah boleh mari sembahyang bersama aku. Orang lain dah boleh nak mengajar seperti aku je boleh mengajar. Orang lain tidak boleh nak hadir majlis-majlis aku. Lambat ada majlis ilmu aku hadir. Ada perasaan itu dalam hati. Pahala dapat boleh dah pahala. Kalau sekiranya perbuatan kita asal kerana Allah Subhanahu Wa Taala cuma gelecek atau mendadak mengakibatkan kurang pahala yang kita dapat. Mari perasaan wujud. Macam-macam wujud ada. Kadang-kadang wujud kok yang halus lagi. Sembahyang malam tadi ni masuk yang ketiga malam tau. Sembahyang qiyamul lail, ngaji Quran banyak tau. Tu mula lalu depan cermin tengok cahaya dah. Cahaya dah nampak ledi. Tu ada perasaan wujud. Tengok. Syaitan ambil dah bagi angin. Kurang tak? Cahaya nampak ledi. Ada bangga diri. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala bahagia orang ni, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan campurkan dalam hati dia. Kau tahu dah, mu boleh melakukan amal ibadah, mu boleh bangun di tengah malam, mu boleh mengajar, mu boleh mendengar, setiap majlis-majlis ilmu mu boleh hadir. Siapakah yang memberi nikmat kepadamu? Siapakah yang buat lagu tu? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bapa kita nak kasih hairan, bapa kita nak kasih kagum diri kita sendiri, bukan hak kita. Perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala yang berikan kepada kita. Tengok. Dan ada beberapa lagi pintu tipu daya syaitan yang dia masuk untuk menjauhkan anak-anak daripada bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia berapa minit ya? Punya semua berapa minit? Sebab kita lebih masa puncak lah. Agak ni nakut dah. Sekarang awal kan bangun tadi. Kita ambil sikit lagi ya. Baik. Mudah? Bertujuh. Jangan nak tujuh. Jauh sangat tujuh. Nyanyi moci-moci dapat masuk tu. Biar nyanyi kita pun. Baik. Moci-moci itu dalam kepala otak dia ingat ikan pun. Ingat juga, ingat Malaysia tadi. Baik. Masalah kita perlu kena memahami apa erti syukur yang sebenar. Baru kita dapat laksanakan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagaimana yang kita dengar. Kadang-kadang ada sebahagian daripada benda yang pada zahirnya pada zahirnya musibah, tetapi pada hakikatnya nikmat. Hanya bagi orang yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala menetapkan di dalam hati dia memahami tadbir Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang bijaksana, dia dapat memahami bala musibah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ialah nikmat itu. Cuba kita tengok. Kata Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala di dalam kitab Hikam. Tadi kita Minhajul Abidin kerana Ibn Ghazali kita tasawuf. Yang kedua kita Hikam. Orang tua-tua dulu sini yang dah tahu. Kalau di Kelantan, di Terengganu, di beberapa tempat di Pahang, tambah-tambah orang yang ada pertalian dengan Tok Kepala dulu. Sebab orang Pahang ramai dia belajar dengan Tok Kepala dulu. Dia akan belajar kitab Hikam Ibn Athaillah As-Sakandari. Kitab Hikam dia cara bab tasawuf, dia nak mendidik seseorang, hati seorang untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan di Malaysia saja. Di Fatani orang belajar kitab Hikam. Di Indonesia orang belajar, di seluruh dunia, di tanah-tanah haram. Di tanah-tanah haram. Masa penduduk tanah haram tu bukan setakat belajar kena mengapa, pula masuk ke Islam pula. Kita tasawuf masuk ke Islam. Baik. Apa kata Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, mata fataha laka bab al-fahmi fil man'i 'ada al-man'u 'ain al-'ata. Manakala Allah Subhanahu Wa Ta'ala membuka kepada engkau
pintu. Mata fatahalaka babal fahmi, pintu faham, fil manni, pada tengok. Allah Ta'ala tidak beri kepada kita kesihatan tubuh badan. Allah Subhanahu wa Ta'ala beri sakit kepada kita, kesusahan dalam hidup. Manakala kita tu faham, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak beri kepada kita tu. Kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, adal man mu'in ainul Allah, ketika tu teguhan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya itulah pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak payah lagi nanti kita buat. Sekarang ni kadang-kadang Tuhan bagi kepada kita sihat tubuh badan. Kadang-kadang Tuhan bagi kepada kita harta benda, anak pinak, kemasyhuran, ketinggian, pangkat. Itu dipanggil pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kadang-kadang Tuhan tidak beri kepada seseorang. Beri dengan tidak beri ini bukanlah menuju orang tu mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun orang tu hina di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukan kesihatan tubuh badan, sakit, susah kehidupan, bukanlah menuju mulia ataupun hina seseorang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه ربه وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا. Orang kata dalam Quran, فأما الإنسان إذا ما ابتلاه, ada manusia apabila Allah Subhanahu wa taala beri badai kepada dia, beri ujian kepada dia. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. Pula apabila Allah Subhanahu wa taala beri nikmat kepada seorang, beri kemuliaan, sihat tubuh badan, harta benda, fayaqulu rabbi akraman, dan dia kata Allah Ta'ala memuliakan aku. Pada apabila Allah Subhanahu wa taala beri kesakitan, Allah Ta'ala menghinakan aku, kata Allah Ta'ala kan ada orang itu tu. Kesusahan dan kesenangan bukanlah sebagai dalil ataupun alamat dia dihina ataupun mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hina ataupun mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, tengok kepada siapakah yang mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala, siapakah yang tidak mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala orang mulia. Orang yang tidak mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala orang hina. Dan itu kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, kalau Allah Ta'ala membukakan kepada engkau kefahaman di dalam Allah Ta'ala tidak memberi kepada kita sesuatu benda, kita faham, maka ketika itu hadangan Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya itulah pemberian hak yang sebenarnya. Okey, sebagai contoh, lama mana kita kata asal dia tidak pernah kena kaki masjid, tangga masjid, sembahyang pun dah. Tapi apabila Allah Subhanahu wa taala uji dia dengan melalui anak dia, lagu mana anak dia jadi nano, susah di dalam kehidupan, sempit kehidupan, akhirnya dia kena kaki masjid. Tengok, kesusahan saat itu sebenarnya nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, rubbama a'taka famana'aka wa rubbama mana'aka fa'ata. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala memberi kepadamu, tapi pada hakikatnya Tuhan menghalang untuk mendapat nikmat yang sebenar. Kadang-kadang Tuhan menghalang untuk mendapatkan satu nikmat, sebenarnya itulah pemberian yang sebenar daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabbi, kalau kita baca sejarah Qarun dalam Quran, orang yang cukup kaya, Allah Ta'ala beri kepada dia inna mafatihahu, kunci-kunci gedung, kilang-kilang dia dipikul oleh orang-orang soleh. Tak cukup dengan sebit. Kita kalau kunci satu bank 300 kunci, nak ke boleh buka sel tu 5 minit kena makan masa. Dah nak tahu mana kunci sel satu bank. Allah, banyak dah kilang dia. Qarun bukan satu bank, tapi orang besar-besar gagah-gagah kena pikul kunci dia berguni-guni. Tapi pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala sebenarnya banyak daripada Allah Subhanahu wa taala dia, sebab dengan pemberian dia tidak membawa pemberian Allah Subhanahu wa taala untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ada sebahagian daripada halangan daripada Allah Subhanahu wa taala, kesusahan yang kita hadapi menyebabkan kita rapat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kesusahan saat itu ialah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala, itu pemberian yang sebenar. Tapi kita memohon daripada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala tidak menguji kita
dengan ujian yang kita tidak sanggup ikut. Rabbana wa la tuhammilna, Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Baik. Kita berhenti situ dululah. Ngantuk kau. Semoga sama-sama kita dapat mengambil manfaat. Dan sekiranya ada kekurangan dan kesilapan, itu daripada kelemahan diri kita sendiri. Mana yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Allahumma ihtina bi ittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ij'alna minal mukhlisina fi aqwalina wa a'malina. Allahumma ij'alna minal mukhlisina fi aqwalina wa a'malina. Allahumma ij'alna minal mukhlisina fi aqwalina wa a'malina. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا ناصر المستضعفين انصر من اللهم يا ناصر المستضعفين انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. انصر إخواننا المستضعفين في أرض سوريا، وانصر إخواننا المستضعفين في أرض فلسطين، وانصر إخواننا المستضعفين في أرض مصر، وانصر إخواننا المستضعفين في أرض العراق، وانصر إخواننا المستضعفين في كل أنحاء الأرض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.